Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kelas RBT tingkatan 2 pada hari ini, kita akan belajar bagaimana untuk menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Jadi untuk menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik, kita haruslah mengetahui bagaimana lakaran gambar rajah blok dan juga lakaran litar skematik. Okey. Gambar pada slide ini menunjukkan contoh lakaran gambar blok. Selepas ini saya akan terangkan apakah yang ada pada lakaran ini. Okey, yang seterusnya ini adalah contoh lakaran reka bentuk litar skematik. Untuk lakaran gambar rajah blok, kita ada input, kita ada output, kita ada proses dan kita ada bekalan kuasa. Okey, input. Apakah contoh-contoh input? Okey, kalau awak ingat lagi pada kelas minggu lepas kita dah belajar apakah contoh-contoh input. Inputnya biasanya input akan diwakili oleh penderia ataupun sensor ataupun switch. Okey. Ini adalah contoh input yang kita dah belajar minggu lepas. Jadi input yang pertama di mana penderia ataupun sensor untuk jarak, dan input yang kedua ini adalah switch. Kalau ingat, untuk input kita ada input analog dan kita ada input digital. Okey, seterusnya kita akan lihat bahagian proses yang akan mewakili mikro pengawal. Okey, jadi apa itu mikro pengawal? Jadi ini adalah contoh mikro pengawal. Okey, mikro pengawal, dan ini adalah pin-pin bagi mikro pengawal. Okey, ini adalah simbol bagi mikro pengawal untuk litar skematik. Jadi untuk mikro pengawal kita ada kaki, kaki-kaki ni, dan kita ada sebanyak 28 semuanya pin ni. Okey, kita ada 28 pin, dan setiap pin ni dia ada fungsi-fungsi dia tersendiri. Mengikutlah apa nama dia. Kalau reset, lain fungsi dia. Kita ada AIN, lepas tu kita ada not use, kita VSS, clock. Lepas ni lah kita akan berkenalan lah dengan satu-satu apakah fungsi setiap pin-pin yang ada pada sebuah mikro pengawal. Bekalan kuasa akan disalurkan pada pin VDD dan juga VSS. Kita ada dua VSS ni, 18, 19. Kita boleh sambung lah mana-mana. Kalau kita boleh sambung kat 8 pun boleh, kita nak sambung ke pin 9 pun boleh. Okey, jadi untuk VDD ianya untuk positif dan VSS untuk negatif. Okey, ini adalah contoh simbol bagi bateri. Jadi untuk positif, kita akan sambungkan bahagian positif pada VDD, dan seterusnya negatif kita akan sambungkan pada VSS. Okey, jadi itu untuk bekalan kuasa. Okey, seterusnya adalah AIN. AIN bermaksud analog input. Jadi analog input ni kita ada 5 kaki mewakili analog input. Kita ada AIN 1, 2, 3, 4 dan 5. Apakah contoh analog input? Biasanya analog input ini ialah penderia ataupun sensor. Okey, ini adalah contoh sensor perintang peka cahaya. Jadi sensor ni dia akan peka kepada cahaya. Dia akan bertindak balas bila mana ada cahaya, bila dia boleh mengesan cahaya. Jadi ini adalah simbol bagi perintang peka cahaya. Okey, ini untuk sensor untuk jarak. Untuk menyambungkan perintang ni ke makro pengawal, kita boleh sambung ke mana-mana kaki.
untuk analog input. Kita boleh sambung ke AIN 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Okey. Terpulanglah kepada pilihan anda semua. Okey, seterusnya adalah DIN. DIN ya bermaksud digital input. Okey, kita tengok apakah contoh digital input. Jadi digital input biasanya berbentuk switch lah. Okey. Ini adalah contoh digital input. Kita ada switch tekan tutup dan kita ada switch tekan buka. Jadi digital input untuk mikro pengawal ni kita ada 4 pin mewakili digital input. Kita ada DIN 1, 2, 3 dan 4. Okey. Jadi ini adalah simbol untuk switch. Jadi kita boleh sambungkan switch ni ke mana-mana kaki ni, ke mana-mana pin ni. Untuk DIN kita boleh sambung ke 1, 2, 3 ataupun 4. Yang ini saya sambung kepada 4. Okey, seterusnya adalah digital output ataupun D-out. Okey, digital output. Jadi contoh untuk digital output yang saya letakkan dalam slide ini ialah diod pemancar cahaya, dan ini adalah simbol bagi diod pemancar cahaya. Jadi saya boleh sambung ke mana-mana D-out 1, 2, 3, 4. Reset. Jadi reset ni adalah bertujuan untuk kita setkan semula mikro pengawal kita. Okey, jadi itu adalah berkaitan tentang mikro pengawal. Okey, seterusnya kita akan lihat untuk output. Output biasanya diwakili oleh LED ataupun pembas. Okey, ini adalah contoh output. Okey, simbol kita ada simbol pembas, dan ini adalah rupa pembas. Ini adalah diod pemancar cahaya ataupun biasa kita gelar sebagai LED lah. Okey, dan ini adalah simbol kepada diod pemancar cahaya. Kita dah belajar tentang input dan apakah contoh-contoh input. Dekat sini saya letakkan gambar switch tekan tutup sebagai input, dan proses akan diwakili oleh mikro pengawal dan diod pemancar cahaya sebagai output. Okey, ini adalah contoh lakaran gambar rajah blok untuk diod pemancar cahaya berkelip. Jadi bila kita pasang ni switch kepada mikro pengawal dan kepada diod, kita akan kita dapat menghasilkan lampu yang akan berkelip-kelip. Okay, seperti lampu raya lah. Okey, sebentar tadi kita dah lihat lakaran bagi gambar rajah blok, dan ini adalah lakaran reka bentuk litar skematik bagi diod pemancar cahaya berkelip. Jadi saya akan terangkan bagaimana kita nak kaitkan litar skematik dengan gambar rajah blok. Jadi tadi gambar rajah blok kita ada apa? Gambar rajah blok kita ada bahagian input. Jadi ini adalah input. Tadi kan saya dah letakkan gambar switch tekan tutup pada gambar rajah blok. Jadi ini adalah bahagian input. Jadi gambar rajah blok kita tak lukis semua sekali lah. Kita tak lukis lah 5 volt, kita tak lukis switch tekan tutup, kita tak lukis resistor dan juga ground. Kita hanya letakkan ianya pada satu kotak sebagai litar input. Okey, seterusnya ialah mikro pengawal. Jadi mikro pengawal pun sama, kita hanya letakkan sebagai proses sahaja pada gambar rajah blok. Tetapi untuk litar skematik kita kena lukis semua simbol-simbol ni. Simbol untuk mikro pengawal, kita kena lukis simbol untuk resistor, kita kena lukis simbol untuk switch. Dan seterusnya juga kita dah belajar tentang output. Jadi gambar rajah blok kita ada output. Jadi untuk litar skematik kita lukis dengan lebih terperinci apakah komponen yang ada untuk bahagian
output. Jadi gambar rajah blok kita akan lukis sekadar petak sahaja untuk output, untuk input dan untuk mikro pengawal. Tetapi untuk litas skematik kita hendaklah lukis setiap komponen yang terlibat dalam pembinaan produk kita. Okey, selepas kita dah kenal pasti komponen-komponen yang akan kita letakkan dalam pembinaan produk kita, kita hendaklah menyenaraikan semua komponen-komponen yang ada pada produk kita. Jadi ini adalah contoh jadual untuk komponen yang kita akan letak di dalam litar elektronik diod pemancar cahaya berkelip. Okey, untuk litar tersebut kita ada suis tekan tutup, kita ada papan litar elektronik pengawal, kita ada bateri 12 volt, kita ada pemegang bateri, kita ada wayar, kita ada diod pemancar cahaya, kita ada perintang tetap ataupun resistor. Okey, kita ada dua resistor kat sini. Kita ada 1 kilo ohm, yang ladam kuda ni adalah ohm, 10 kilo ohm. Jadi tadi kita dah lihat bagaimana rupa untuk gambar rajah blok. Kita dah lihat juga bagaimanakah rupa untuk litas skematik. Jadi untuk slide kali ini kita akan mengenali komponen elektronik, simbol dan juga fungsi-fungsinya. Okey. Yang pertama ialah bateri. Contoh bateri 12 volt. Ini adalah simbol bagi bateri. Jadi fungsinya adalah untuk membekalkan bekalan kuasa 12 volt. Seterusnya ialah diod. Jadi ini adalah simbol untuk diod dan fungsinya adalah membenarkan arus elektrik mengalir satu arah sahaja. Yang ketiga ialah kapasitor berkutub. Jadi ini adalah simbol bagi kapasitor dan tujuannya adalah menyimpan dan membuang cas elektrik. Okey, yang keempat ialah kapasitor tidak berkutub. Okey. Jadi ini adalah simbol bagi kapasitor tidak berkutub. Jadi fungsinya adalah sama, menyimpan dan membuang cas elektrik. Yang kelima ialah pengatur voltan. Dan ini adalah simbol bagi pengatur voltan. Fungsinya ialah merendahkan nilai voltan daripada 7 volt sehingga 20 volt kepada 5 volt. Di antara ni kalau kita ada 7 volt sehingga 20 volt, ianya akan direndahkan kepada 5 volt. Okey. Komponen yang keenam ialah suis satu kutub satu arah. Jadi ini adalah simbol dia dan fungsinya ialah menyambung dan memutuskan arus elektrik litar bekalan kuasa. Seterusnya adalah kristal 20 MHz. Hz ni mewakili hertz. Ini adalah simbolnya dan fungsinya ialah menjana jam ataupun clock. Ke-8 perintang tetap 10 kilo ohm. Ini adalah simbolnya dan tujuannya ialah mengawal dan mengehadkan arus elektrik. Ke-9 suis tekan tutup, simbol dia dan fungsinya ialah menyambung dan memutuskan litar set semula. Yang ke-10 ialah modul Bluetooth. Ini adalah simbolnya. Kita ada VDD, kita ada VSS macam tadi ya. VDD ni apa dia punya ni? Positif kan. VSS ni negatif. TX ni bermaksud transmit, menghantar signal. RX BX patutnya RX ni. Ini adalah simbol bagi Bluetooth dan
Fungsinya ialah sebuah alat komunikasi tanpa wayar untuk menerima dan menghantar isyarat antara dua peralatan. Okey, jadi itu adalah contoh komponen elektronik, simbol dan juga fungsinya. Ini adalah latihan untuk apa yang kita dah belajar untuk hari inilah. Dan saya harap awak semua boleh siapkan latihan yang diberikan. Sekian, terima kasih.